Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua murid 4 Ibnu Sina. Okey, baik. Hari ini kita akan sambung PDPR kita. Hari ini adalah hari Ahad 5 hari bulan 9. Oh, 5 betul je. Okey. Baik. Baik, untuk hari ini berkenaan dengan minggu lepas, cikgu masih menanti Kokot ada yang lain yang sebelum ni ada dah hilang. Iz Arzu, Iz Damia dah tak ada. Kuiren pun telah menghilangkan diri. Putri, beberapa orang yang sebelum ni pernah muncul dalam PDPR sekarang sudah hilang di telan zaman. Jadi sekiranya sekali lagi cikgu ingin beritahu, jika ada masalah untuk PDPR, tolong maklumkan kepada cikgu. Okey, tak berat pun, buka Telegram tu, cari nama cikgu, tekan send message, beritahu kenapa. Handphone rosak, positif satu family, ataupun ada masalah keluarga yang tak nak diceritakan, tak ada masalah. Cuma beritahu, cikgu minta maaf, saya tak dapat jalankan PDPR, anak saya ada masalah. Cukup. Okey, maksudnya cikgu ada jawapan, cikgu nak beritahu kepada pentadbir sekiranya pihak pentadbir bertanya kepada cikgu kenapa murid sendiri ini tidak menjalani PDPR. Baik, jadi cikgu tak berniat nak menyalahkan mana-mana pihak. Cikgu salahkan diri cikgu sendiri. Mungkin kaedah cikgu ni tidak mesra pengguna, mungkin tidak mesra alam lah untuk pihak ibu bapa dan juga murid mengikuti PDPR cara cikgu. Jadi kali ni cikgu cuba perbaiki daripada segi penyampaian ilmu dan juga masa untuk ibu bapa dan pelajar menjalani PDPR ini. Cikgu menggunakan media platform YouTube. Okey, cikgu mencuba untuk menggunakan media platform YouTube. Okey, baik, YouTube ni sinonim lah. Cikgu rasa dalam tempoh sehari ni mustahil lah tak buka YouTube kan. Untuk zaman sekarang ni, jadi YouTube adalah satu platform yang cikgu rasa mesra pengguna lah. Di sepanjang minggu lepas cikgu sedang cuba jaya. Okey, kali ni tadi pun ada masalah, cikgu cuba upload video untuk 2 Ibn Khaldun, ada masalah sedikit. Cikgu tak pernah upload video yang sangat panjang ni. Sebelum ni cikgu pernah cuba, minggu lepas cikgu cuba je 5 minit 10 minit punya video. Tapi cikgu bila upload video yang berdurasi masanya hampir setengah jam, dia ada masalah sikit. Cikgu pun tak pasti apa, cikgu minta maaf, cikgu baru nak belajar gunakan media YouTube ni. Bukan mencari populariti, hanyalah untuk mencari satu alternatif ataupun penyelesaian supaya PDPR dan ilmu yang cikgu nak sampai kepada anak-anak ni sampai dan secara tidak langsung meningkatkan kehadiran dalam pelaksanaan PDPR. Cikgu dah tengok 7 orang, 8 orang, 7 orang, 8 orang. Dalam kelas ni ada 23, sepatutnya boleh pergi lebih lagi. Jadi cikgu harap dengan kaedah ini bertambahlah jumlah murid-murid yang mengikuti PDPR. Untuk mengetahui ibu bapa, sekiranya dalam Telegram tu ada saja, bila lepas ni saya akan upload bagi link. Cikgu ibu bapa nampak saja senarai nama selesai menjalani PDPR tu, tolonglah cikgu saya minta untuk masukkan terus nama anak-anak. Kenapa? Walaupun waktu dia ketika itu tidak selesai lagi anak-anak menjalani PDPR melalui video YouTube tersebut, tapi nama tu sangat penting untuk saya masukkan di dalam kehadiran. Nama itu sangat penting. Jika itu pun pihak ibu bapa tidak boleh nak bantu saya juga tidak boleh membantu pihak anak-anak daripada segi kehadiran. Okey, baik. Seterusnya kita tanpa buang masa, cikgu nak sambung teruslah. Okey, sebelum tu untuk maklumat kamu, bila kita buat cikgu buat dalam YouTube ni, kita boleh buat PDPR dengan sedikit lama lah. Kalau sebelum ni kan 5 minit, 10 minit, cikgu buat audio pun paling lama pun 5 minit kan. Jadi tak puas nak ngajar. Tapi bila cikgu fikir cikgu buat video panjang, korang ni muak nak dengar kan. Audio panjang korang muak nak dengar, tak nampak. Bila buat video panjang berat. Cikgu terfikir macam mana nak bagi satu alternatif supaya kamu boleh mengikuti. Kebanyakannya kamu boleh mengikuti PDPR ni dengan lebih selesa dan aman, tanpa mengira waktu. Di situ. Okey, yang penting tidak mengira waktu. Bukan cikgu tak nak buat live. Okey, cikgu bukan tak nak buat live. Tapi kalau orang yang sama juga, cikgu rasa bertanggungjawab untuk anak-anak yang lain. Lah 8 orang, lagi 15 orang ni macam mana?
Cikgu nak biarkan mereka kan, cikgu tak sampai hati. Jadi cikgu tak tercari-cari apa media yang terbaik, apa cara yang terbaik. Cikgu rasa inilah hanya kot kan. Sebelum ni cikgu memang tak buat sebab cikgu tak pandai. Setelah cikgu selusuri, mungkin sebelum lama ni silap cikgu lah yang tak menambah ilmu berkenaan dengan dunia media sosial kan. Okey, sekarang cikgu dah cuba, cikgu dah jumpa. InsyaAllah cikgu harap kaedah ini membantu anak-anak lebih lagi selepas ini. Sebab apa? Pertama sekali mudah lah YouTube. Macam cikgu kata tadi, YouTube ni dah mudah lah kan. Sangat mudah, kamu tak perlu download, kamu buka dah boleh terus tengok link yang cikgu bagi. Dan yang kedua, durasi kita nak belajar ni lebih lama. Mungkin boleh setengah jam, mungkin 1 jam lagi. Okay. Jadi lama lah, sebab kita dah agak jauh ketinggalan sebenarnya. Okay, tanpa buang masa, hari ni kita nak terus pada muka surat 58. Okay, anak-anak buka muka surat 58. Nasihat ayah bonda. Okey, nasihat ayah bonda ni adalah nasihat ibu bapa lah maksudnya. Okey, nasihat ibu bapa. Di dalam surah 58 ni dia adalah petikan syair. Okey, syair. Syair ni mesti dilagukan, dia ada lagu. Syair ni dia ada lagu. Okey. Baik, kita tengok. Hadif mempersembahkan syair di tapak perhimpunan bersempena dengan Minggu Bahasa. Kalau kamu masih ingat sebelum kita COVID lagi, okey, sekolah ada melaksanakan atau menjalankan Minggu Bahasa Melayu ataupun English Week. Okey, kalau English Week perhimpunan akan cakap bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu, biasanya pada waktu perhimpunan tu akan ada persembahan pantun, syair dan sebagainya. Okey, syair ni dia berlagu. Okey, syair ni dia berlagu. Ini adalah petikan syair. Contoh ini adalah contoh petikan syair yang Hadif persembahkan. Baik, dengarkan Nasihat diberikan untuk anak anda, iringan doa ayah dan bonda. Sematkan semua di dalam dada agar selamat di mana berada. Sambung lagi. Di tepi koridor berhati-hati, bergurau di tangga, bahaya menanti. Peraturan di padang harus diikuti, tiada cedera, ceria pasti. Di kantin dan tandas usahlah leka, jika terjatuh kaki terluka. Kalau hindari tiada berduka, guru di sekolah semuanya suka. Okey, selesai sudah syair nasihat ayah bonda. Begitulah cara kita mempersembahkan syair. Baik, sekarang kita tambah masa, kita nak tengok lirik ni apa maksud dia. Syair ni biasanya syair ni sama macam pantun, dia ada nasihat, ada teguran, ada tauladan, ada teladan. Okey, dia mesti ada menyampaikan sesuatu, itu syair. Jadi di sini apa yang dia nak sampaikan? Dia nak sampaikan nasihat. Okey, nasihat apa yang dia nak bagi tu? Okey, kita tengok ke sini. Nasihat ayah bonda. Minta maaf lah kalau graf tak cantik. Okey. Baik, kita tengok. Pertama sekali kita tengok bila dia buat kotak bawah tu, dia bila buat petak. Ini kita panggil peta minda bulatan Peta minda bulatan. Mesti buat petak. Okey. Dalam petak ni ada 4 perkataan. Buku, majalah, internet, guru. Apa benda 4 ni? Apa benda 4 ni? Okey, dah disebut tak dalam ni? Tak ada. Okey, kenapa dah sebut 4 ni? Guru, internet, majalah, buku. Baik, kita tengok dekat sini.
tengah-tengah ni adalah nasihat ayah dan bunda. Nasihat ni terdapat daripada 4 sumber yang besar. Okey? Daripada guru kita boleh dapat, daripada internet kita boleh dapat, daripada majalah pun kita boleh dapat, dan juga daripada buku. Sedikit soalan, apa beza buku dengan majalah? Okay, buku dia biasa buku kecil-kecil lah kan. Buku ni dia biasanya satu topik, satu cerita saja. Kalau majalah ni ada pelbagai cerita di dalamnya. Okey, bukan majalah-majalah artis yang kena tengok. Kita kena tengok juga majalah macam contoh ada majalah berkaitan dengan agama, majalah Solusi. Kalau kamu boleh cari majalah Solusi. Majalah Solusi ni bagus, ada berkenaan dengan anak-anak kan, ibu bapa, peranan kita sebagai anak terhadap ibu bapa dan sebagainya. Okey, itu adalah majalah. Internet internet dah luas lah. Kamu boleh buka Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google. Okey, boleh cari pelbagai nasihat di dalam tu. Okey, kita tengok nasihat ayah dan bunda. Dalam bulatan kecil ni adalah nasihat ayah dan bunda. Petak besar ni dia adalah merangkumi nasihat di pelbagai sumber yang kita boleh dapat. Okey? Kita pergi terus nasihat ayah dan bunda. Pertama sekali dah bagi, berhati-hati di koridor. Dekat mana dia cakap berhati-hati di koridor tu? Di perenggan kedua ayat pertama. Cikgu ulang, di perenggan kedua ayat pertama kamu tengok. Di tepi koridor berhati-hati. Dah dipesan dekat situ. Di tepi koridor. Koridor tu dekat mana? Tempat yang korang selalu bersidai kat dekat 3 tu kan. Kelas korang keluar daripada kelas tu kan jalan panjang kan. Tepi tu dah dinding kalau jatuh ni yang dekat 3 kan. Okey, itu kita panggil koridor. Okey, itu adalah koridor. Kenapa kena berhati-hati di koridor? Okey, koridor ni biasanya memang tempat kamu sendiri pernah buat kan. Adalah tempat biasa budak akan berlari-lari. Sebab itu guru selalu melarang kamu untuk berlari di koridor. Bukan pasal takut kamu jatuh je. Jatuh dulu dah satu hal lah kan, tingkat 3. Tapi di koridor tu kamu perasan mesti ada besi dan juga tiang-tiang kan. Kalau kawan kamu tolak, kamu terjatuh, kepala terentak tiang tu tak pecah bang. Kepala kita yang pecah. Okey, itu yang kita nak kena jaga. Kita nak hati-hati. Kalau tak jadi, tak apa. Alah, bukan jadi pun. Kalau dah jadi, siapa yang nak bertanggungjawab? Cikgu juga yang kena kan. Okey, kesian cikgu. Okey. Kita tengok. Nombor 2. Bergurau di tangga bahaya menanti. Sekolah kita ada tangga kan. Tempat nombor 2 yang paling kamu suka bermain adalah di tangga. Main tolak-tolak, main lomba turun siapa cepat, siapa naik cepat, siapa turun cepat, siapa pergi laju, siapa pergi lambat kan. Jadi di tangga adalah tempat paling bahaya sekali untuk main. Okey, kalau orang tua-tua dulu kata tangga ni tempat malapetaka. Tangga ni adalah tempat malapetaka. Jadi tak boleh bergurau, tak boleh orang kata tak nak turun dulu. Nak bergurau turun dulu. Kalau nak naik dah sampai atas baru kita bergurau. Okey? Jadi di tangga ni umpama tempat yang terlarang untuk buat apa jua melainkan berbual lah. Kalau nak bercakap berbual boleh, tapi nak buat aktiviti fizikal memang tak boleh. Turun tangga ada aturan dia kan. Kalau naik sebelah kanan, kalau turun sebelah kiri. Okey? Kita dah ada aturan dia kan. Kita mesti pegang. Kita mesti pegang. Kalau turun kita mesti pegang. Kenapa? Sebab turun ni biasa orang akan laju. Waktu kita berlomba-lomba tu lah boleh jadi malapetaka ataupun kemalangan. Jadi nombor 2 adalah bahaya jika bergurau di tangga. Okey. Nombor 3. Nombor 3 apa dia? Peraturan di padang harus diikuti. Okey, jadi di sini kita terus tulis ikut peraturan ketika di padang. Kenapa dekat padang mesti ikut peraturan? Apa bahaya je ikut padang? Tak ada apa pun. Jangan cakap macam tu. Walaupun padang tu nampak hijau je, di padang lah terdapat bahaya. Lebih bahaya daripada di dalam kelas. Jangan main-main. Okey, pertama sekali, apa yang ada dekat padang? Baik. Tanah yang ada yang kamu pijak tu semestinya sudah tidak selamat jika badan ataupun tangan kamu yang terjatuh di situ. Sebab apa? Di tanah tu kita tak tahu ada kayu, ada kaca, ada batu. Kamu duduk saja pun boleh cedera. Kenapa? Ada lipan, ada binatang berbisa dekat situ. Kita tak tahu. Kan? Kita tak tahu. Ada 2 kes sepanjang cikgu ada dalam bidang guru ni. Ada 2 kes cikgu pernah jumpa. Pertama sekali murid disengat lipan. Okey, dekat dalam atas padang ni memang terkenal dengan ada lipan warna hitam. Okey, lipan yang berwarna hitam. Okey, seorang murid pernah disengat. Okey, kenapa apa? Dia buat bukan apa, duduk tapi dia kotek-kotek, dia kukuik kan tanah tu pakai jari dia. Kena. Di hospital. Hospital kan, sengat lipan. Okey, yang kedua,
adalah murid jatuh. Jatuh tu biasa. Pertama, satu tu kes kena lipan. Satu lagi kaca. Okey, kaca yang terbenam sepatutnya dah ada kat dalam tanah. Sama juga korek-korek, kawan lari tak pakai kasut, pijak, luka. Kaki terbelah. Okey, jadi di Padang ni tempat yang sangat-sangat berbahaya. Sebab tu di Padang tak boleh main suka-suka. Kalau cikgu dah bagi main aktiviti bola sepak sekalipun, mesti mengikut aturan keselamatan. Main bola kena pakai kasut. Okey, main bola mesti pakai kasut. Macam mana pun permainan mesti memakai kasut di atas padang. Tidak boleh berkaki ayam. Jadi ikut aturan ketika di padang. Yang keempat, okey, dia tak tulis tiada cedera pasti, tu bukan nasihat. Okey, kita pergi pada perenggan seterusnya. Di kantin dan tandas usahlah leka jika terjatuh kaki terluka. Dekat kantin pun sama, bukan pasal kaki terluka. Kalau kat kantin berapa kali dah kamu tengok main tolak-tolak, lepas beli makanan, tolak-tolak, pom, baju kena mi. Habis. Dah lah baju warna putih kan. Habis kena mi dengan sambal. Dalam mi tak dapat makan, baju kotor pula, pedas pula tu kan. Dah jadi masalah. Sebab tu di kantin ni tak boleh berebut-rebut. Ketika makan pun sama, tak boleh makan main gurau-gurau kan. Nanti mesti akan jadi masalah nanti. Sama ada air tertumpah kan, tengah makan nasi lemak dengan sambal kena baju kawan. Sebab tu bila makan dengan berhati-hati. Okey, bagaimana dengan di tandas? Tandas lagilah bahaya. Tandas ni terkenal tempat yang basah, licin, automatik bahaya. Di dalam tandas ataupun di kawasan kamu singki basuh tangan kan, dengan singki yang berbucu, licin, main tolak-tolak, kepala terhentak bucu tu macam mana? Satu masalah lagi kan, kemalangan yang sangat serius boleh berlaku di dalam bilik air. Sebab tu kalau orang dulu pantang larang main dalam bilik air. Nak masuk dalam bilik air, buat urusan dalam bilik air, kena keluar. Okey, sebab tu kita ni tak boleh buat hal lama-lama dalam bilik air. Kerana apa? Kerana bilik air ni adalah tempat yang tidak elok. Okey, kalau orang Islam kata tempat tu tempat syaitan duduk kan. Syaitan duduk ni memang tempat ni memang tak bagus lah. Jadi kita buat urusan kita, urusan dunia kita kat situ. Nak buang air kecil, buang air besar, basuh tangan ke, dah keluar. Nak bergurau, keluar tandas dulu. Keluar dulu. Okey? Sebab dalam tandas ni memang masalah yang sangat besar. Satu lagi pesanan di dalam tandas, elakkan mengganggu orang yang berada di dalam tandas. Kau ada 4 pintu tandas kat sekolah. 3 pintu tutup, ada satu lagi kan. Kau pun main ketuk-ketuk, duduk, main kacau kawan kan. Okay, itu adalah satu sikap yang sangat buruk. Sangat buruk. Okey, kerana apa? Sekiranya hal itu terjadi pada kamu suka tak? Tak kisahlah kamu nak buat urusan apa, kamu nak buang air kecil ke, kamu nak buang air besar ke kan. Tapi ada orang kacau kamu. Apa yang kamu rasa? Kamu juga akan rasa tidak selesa. Jika kamu tak suka diperlakukan sedemikian, jangan buat. Benda tu tak kelakar bang. Kan? Rasa macam kelakar. Ketawa. Ada lah. Fakir koyong kat dalam tu. Tengah berak lah. Nopal kat dalam tu lah. Urusan dalam tandas tidak boleh dibicarakan. Sebab tu bila nak masuk tandas, ada adab dia. Pertama sekali mesti baca doa. Okey, mesti baca doa kan. Bila dah baca doa dekat dalam tandas tidak boleh berkata-kata. Nombor 2 dah kata dah jangan berkata-kata kan. Tapi kamu nombor 1 tak tahulah buat ke tidak. Nombor 2 kamu lagi lah tak buat kan. Dalam tandas tu tempat kat nak memborak, nak bersembang kan, nak membawang kat situ, semua kamu buat kat situ. Lepas tu dalam tandas ni ada adab. Dia ada adab dia. Lepas tu dalam tandas kita tak boleh buat main. Dia tempat yang sangat tak bagus. Masuk, keluar, settle. Okey, masuk buat urusan, keluar. Jadi nasihat keempat adalah jangan leka di kantin atau di tandas. Dua-dua tempat tak boleh leka. Jika berlaku kecelakaan, dia pasti akan berlaku kecelakaan yang sangat besar. Bukan kecil-kecil lah. Jadi kecelakaan yang sangat besar. Okey. Jadi ini adalah 4 nasihat yang ingin dikatakan di dalam muka surat 58. Jadi di dalam buku pemahaman kamu, buku tulis kecil tu, okey, lengkapkan salinnya tu, nasihat ayah bunda, kemudian buat yang ini. Okey, lengkapkan ni, kita dah ada jawapan ni Okey, sila lengkapkan dulu. Okey, salin cikgu ulang, muka surat 58, salin nasihat ayah bunda tu daripada Hadim mempersembahkan syair, dan salin syair tu dah lengkapkan peta minda ini. Okey, baik, selesai sudah muka surat 58. Okey, kita akan pergi terus kepada muka surat 59. Ni kalau cikgu rakam video ni tak boleh buat je ni. Sebab apa? Sebabnya nanti kamu akan video tu akan jadi berat. Bila video berat, tak ada siapa nak tengok cikgu kan. Mudah lah tak handsome.
Jadi cikgu naikkan dalam YouTube boleh lama sikit lah. Boleh lama sikit. Alright. Jadi tak ada membebankan mana-mana pihak. Kamu boleh lihat antara mana kamu nak tengok. Okey, terpulang. Seterusnya kita pergi pada muka surat 59. Okey, muka surat 59. Makanan selamat. Okey. Hadib dan kawan-kawannya mencari maklumat tentang keselamatan makanan di perpustakaan. Okey, sekejap apa? Makanan selamat. Okey. Baik, makanan selamat ni apa maksudnya? Makanan yang selamat dimakan lah. Kalau untuk umat Islam, makanan yang halal lah. Okey, makanan yang halal. Hadib dan kawan-kawannya mencari maklumat tentang keselamatan makanan di perpustakaan. Oh, okey. Baik, ini adalah aktiviti kita bina karangan. Sebelum ni kita dah bina satu. Yang Kashfi salah buat tu. Okey. Yang Iman Naufal buat tu betul. Itu adalah karangan. Karangan ni adalah penulisan cerita yang mesti ada, cikgu kata ada berapa? Itu ada 5. Okey, sedikit cikgu imbas balik. Sedikit ingat supaya kamu ingat balik kan. Okey, baik. Dia mesti ada 5. Oh, itu kita buat muka surat 56 Okey, betul-betul. Cikgu kita dah buat dah. Alright, baik. Pendahuluan. Okey, pertama sekali adalah pendahuluan. Okey, yang kedua apa? Mestilah isi satu. Oi, apa? Ish. Okey, yang kedua adalah isi silap. Ketiga adalah isi 2. Yang keempat adalah isi 3. Akhir sekali adalah penutup. Alright, baik. Sibuk lah. Okey, akhir sekali adalah penutup. Turun. Go. Okey, baik. Ini adalah asas membina karangan. Asas. Untuk membina karangan mesti ada 5 benda ni. Wajib. Habis tu kau nak buat panjang macam mana? Boleh, tambah isi je ni. Isi ni boleh unlimited. Tapi jangan merapu lah. Daripada cerita pasal makanan selamat, cerita pasal Doraemon, cerita pasal Ultraman pula. Tu dah mengarut tu. Kita panggil karangan terpesong. Tak nak buat macam tu. Kalau kamu ada isi, mestilah isi mengikut tajuk. Mestilah ikut jalan cerita yang kita nak buat. Kita nak cerita pasal makanan, kita cerita pasal makanan je lah. Isi yang kita nak tulis tu mestilah berkisar tentang makanan sahaja. Berkaitan dengan apa topik yang kita nak ceritakan. Tak boleh cerita mengalut-lalut lah. Mak saya semalam masak mi, mak saya semalam masak nasi sayur, adik tak suka makan sayur. No. Itu bukan karangan. Itu kamu dah melalut nama dia. Okey, dah melalut dan mengarut. Kita tak nak benda tu. Jadi penulisan karangan ni dia mestilah ada panduan. Macam kamu lah nak jalan daripada Johor pergi Selangor kan. Ada satu jalan. Apa dia? Nama dia? Lebuh Raya. Jalan yang tegak dan lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang tegak. Jadi dalam karangan ni dia ada panduan. Ada panduan. Ini adalah cara dia. Ada cara dia. Jadi kita tak boleh langgar. Isi ni kamu boleh tambah berapa banyak kamu nak tambah. Tapi jangan terlalu banyak. Okey, kalau terlalu banyak automatik dia jadi karangan yang mengarut. Kalau maksimum pada cikgu untuk murid sekolah rendah 5 lah. Pada cikgu lah. Untuk murid sekolah rendah 5 lah paling banyak. Okey, 5. Untuk pengetahuan kamu juga, setiap ni adalah satu perenggan. Setiap satu mesti dibina dengan satu perenggan. Mesti satu-satu-satu. Macam Nopal buat itu. Okey, siapa yang tak tahu macam Nopal buat, boleh cari balik dalam grup Telegram tu. Cari macam mana Nopal hantar gambar karangan dia itu. Karangan yang pergi stadium tu kan. Okey, boleh tengok balik macam mana Nopal buat. Boleh tengok, itu adalah perenggan. Setiap perenggan mesti diselangi dengan satu baris. Jadi setiap satu ni mestilah dia mesti ada perenggan. Kamu tak boleh mencantum semua benda. Okey, pendahuluan dia ada benda dia, isi 1, isi 2, isi 3 dan juga penutup. Kalau kamu tengok pada muka surat 59 ni, dia ada isi 4. Dia ada isi 4. Okey. Okey, cek padam dulu. Dia ada isi 4. Jadi bila dia ada isi 4, kemudian baru dia ada penutup. Penutup. Okey, soalan cikgu sekarang, kita akan ada berapa perenggan? Kira. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Jadi karangan kita ni pasti ada 6 perenggan. Mesti ada 6 perenggan. Okey, baik. Kita tengok dalam pendahuluan. Kita pergi terus. Keselamatan makanan perlu diutamakan, pelbagai cara harus dilakukan. Itu adalah isi penting. Okey? Itu adalah isi penting yang dia bagi. Oh, untung kamu dah bagi isi penting. Jadi kamu tinggal bina ayat saja, olah ayat saja. Bina ayat untuk jadikan perenggan. Okey? Dah tak susah dah, dia dah bagi dah isi penting. Okey, pendahuluan keselamatan makanan perlu diutamakan, pelbagai cara harus dilakukan. Kita tengok macam mana dia bina ayat dengan dua isi penting tadi. Keselamatan makanan perlu diutamakan oleh semua orang. Terdapat pelbagai cara yang harus dilakukan. Nampak? Begitu cara kita bina ayat menggunakan isi penting tadi. Okey, tak apa. Kita terus pada isi 1 pula. Okey, apa isi penting yang dia bagi pertama sekali tu? Basuh tangan. Nombor 2, cuci peralatan dapur. Baik, kita nak mulakan karangan kita dengan macam mana? Okey. Keselamatan terdapat berbagai cara yang dilakukan. Okey, kita boleh tulis pertama sekali. Okey, tadi pendahuluan dah selesai. Pendahuluan dah selesai. Sekarang kita nak tulis isi 1. Isi 1 kita boleh tulis. Okey, perenggan mesti dia mula depan sikit Okey, pertama sekali kita perlu basuh tangan. Bila? Untuk apa? Sebelum makan. Kita perlu basuh tangan sebelum makan untuk memastikan tangan kita bersih. Okey. Salah satu cara macam mana kita nak mengembangkan ayat kita, kita tanya soalan dekat diri kita. Basuh tangan untuk apa? Okey, pertama sekali kita perlu basuh tangan bila? Sebelum makan. Untuk apa? Kenapa nak kena basuh tangan sebelum makan? Untuk memastikan tangan kita bersih. Okey, titik. Nombor 2, isi nombor 2 apa? Cuci peralatan dapur. Okey, pertama sekali kita guna. Seterusnya siapa yang nak kena cuci? Kita yang tulis ibu Kita perlu mencuci. Jangan tulis cuci je. Kita perlu mencuci. Guna kata kerja. Mencuci, kata kerja aktif. Kata kerja aktif, mencuci peralatan dapur. Kita perlu mencuci peralatan dapur. Untuk apa? Untuk apa kita cuci? Supaya bersih. Tangan nak guna bersih lagi. Tangan dah bersih. Cuci ni lagi kan. Kenapa kita nak cuci peralatan dapur? Okey, kita perlu mencuci peralatan dapur supaya peralatan itu tidak dicemari oleh apa? Biasa kat dapur tu apa? Dicemari haiwan perosak seperti lalat dan lipas. Okey.
kita perlu mencuci peralatan dapur supaya peralatan itu tidak dicemari haiwan perosak seperti lalat dan lipas. Kalau kamu tak basuh, tinggal dekat situ, kamu ingat tak ada binatang nak datang ke? Mesti ada datangnya. Bukan dia datang nak report kat kamu, "Yuh, aku datang ni." Tak ada. Dia datang senyap, dia bengek kat situ, menguntung kau ambil senda tu celup kari tu kan, ambil masuk dalam mangkuk. Habis lah. Kotor lah kan, kamu dah jadi keracunan makanan di situ. Lalat datang ni kan, dia bertelur kat situ. Bukan kau nampak, kau tengok putih-putih ni macam sedap kan. Oh, apa dia letak telur dia dekat situ. Lalat pernah tengok telur lalat lah, putih-putih kan. Dia dah bertelur, kau pun tak tahu ngap dia makan yang goreng. Oh, tak kan, perisa tambahan. Jadi kita kenalah menjaga benda tu lah, peralatan dapur kita. Lalat ni bila datang, lalat ni adalah haiwan. Lalat dan lipas adalah haiwan yang membawa penyakit. Kita kena berusaha untuk menyahkan haiwan itu daripada rumah kita dengan apa jua cara sekalipun. Macam mana cara dia? Kalau lalat ni banyak burung, maksudnya rumah kamu tu ada bau busuk lah, bau yang tidak menyenangkan, ataupun ada makanan yang terdedah. Memang lalat memang favourite dia. Memang dia datang. Okey, jadi kita hindarkan dua benda tu. Okey, baik. Ini adalah perenggan pertama. Selesai dah perenggan pertama, iaitu isi satu. Okey, isi satu. Ni tadi lah isi satu. Okey, ni adalah isi satu. Lepas dah habis ni, kita kena selang satu baris. Selang satu baris dan mulakan balik dekat tengah. Sebab papan cikgu ni tak besar, cikgu orang padam Cikgu orang padam. Okey. Selesai sudah. Pertama sekali kita perlu basuh tangan sebelum makan untuk memastikan tangan kita bersih. Seterusnya kita perlu mencuci peralatan dapur supaya peralatan itu tidak dicemari haiwan perosak seperti lalat dan lipas. Okey, selesai sudah. Nombor satu. Okey, kita pergi pada isi yang kedua pula. Sebenarnya. Okey, kita pergi pada isi kedua. Sorry. Isi nombor dua. Isi yang kedua. Alright. Isi satu dah selesai tadi. Alright, pendahuluan dia dah bagi. Isi nombor satu kita dah tulis. Kita pergi pada isi nombor dua pula. Apa isi penting yang dia bagi kat situ? Asingkan makanan. Okey, asingkan makanan. Gunakan bekas yang sesuai. Okey, kenapa kita nak kena asingkan makanan? Kenapa kita kena gunakan bekas yang sesuai? Baik, mak kamu balik daripada pasar. Ada ayam, ada sayur. Kau letak semua satu bekam, kau simpan. Simpan mana peti beku pula tu. Agak-agak boleh makan tak sayur tu lepas tu? Tak boleh lah. Sayur beku kan. Jadi ikan berada di tempat beku, sayur berada di tempat yang sejuk kan, kat bawah. Kalau peti ais yang beku ni di atas lah. Okey. Kalau peti ais beku kat bawah, ikannya kat bawah lah. Ikut peti ais masing-masing. Okey. Baik, asingkan makanan. Kita kena asingkan makanan ni supaya makanan tidak bercampur bau. Kalau macam cara cikgu ada tupperware bekas kecil-kecil. Bukan tupperware lah, bekas plastik kecil-kecil tu. Kalau sotong, cikgu rasa yang sotong. Kalau udang. Kalau ikan ikut jenis lah. Ikan kembung ke, ikan sardin ke, ikan bawal ke. Kita potong, kita masukkan satu bekas untuk kita asingkan. Supaya tidak bercampur aduk. Sayur pun sama kan? Sayur pun sama. Berbagai cara, ada cara untuk menyimpan sayur yang lebih lama. Balut dengan surat khabar. Balut dengan tisu dapur kan. Tisu kitchen towel tu kan. Tisu dapur untuk bagi dia supaya lambat rosak dan sebagainya. Atau boleh potong-potong masuk dalam bekas bertutup pun boleh. Dan bila kita susun ni, makanan tidak akan mudah tercemar. Makanan akan lebih tahan lama. Cili ke apa kan. Kalau nak simpan cili, nak bagi tahan lama cili tu, letak sekali bawang putih. Alaskan dengan tisu, baru letak cili, ambil mangkuk. Mangkuk putih yang biasa orang pergi bungkus makanan tu, mangkuk tu letak letak tisu, baru letak cili apa semua, letak bawang putih, baru kita tutup. Barulah cili tu tak lambat busuk. Kalau tak nanti cilinya berlembik kan, benyek cilinya. Apa lagi cara nak simpan lah? Simpan ikan kering kena simpan bekas tutup, kau tak busuk satu peti ais nanti. Nak simpan barang kan. Okey, tidak boleh dicampur aduk. Kalau tak, dia akan jadi cepat rosak. Dan cara penyimpanan perlulah dengan bekas dan cara yang betul, barulah ia lebih tahan. Dia tahan lebih lama. Okey, kita dah ada tadi. Kita tulis. Seterusnya kita boleh taruh ni. Okey, tengah Kemudian
Kemudian kita perlu mengasingkan makanan mengikut kesesuaian. Mengasingkan makanan mengikut kesesuaiannya. Okey. Untuk apa? Hal ini kerana makanan makanan yang basah seperti ikan dan ayam perlu disimpan di bahagian sejuk dan beku. Hal ini kerana makanan yang basah seperti ikan dan ayam perlu disimpan di bahagian sejuk dan beku. Ulang balik yang tadi isi satu cikgu tanya kamu kan, cikgu beritahu kamu. Untuk membina karangan kita kena tanya diri kita. Okey, mula kita bina ayat. Kemudian kita perlu mengasingkan makanan mengikut kesesuaiannya. Kenapa? Hal ini kerana makanan yang basah seperti ikan dan ayam perlu disimpan di bahagian yang sejuk dan beku. Kalau tak simpan busuk lah kan. Tu kita tak payahlah tulis. Nanti kan ayam busuk, siapa nak makan, tak payahlah tulis tu. Kita hanya nak menyatakan fakta ikan dan ayam perlu disimpan di bahagian sejuk dan beku. Okey. Makanan itu juga, okey. Makanan itu juga perlu disimpan menggunakan bekas yang sesuai seperti mangkuk yang bertutup. Makanan itu juga perlu disimpan menggunakan bekas yang sesuai seperti mangkuk yang bertutup. Cikgu tak cakap Tupperware. Cikgu kata bekas yang menggunakan seperti mangkuk yang bertutup. Apa jua mangkuk kan? Yang putih jernih tu pun boleh. Yang berjenis mahal pun boleh. Tupperware ke, Appleware ke, Alienware ke, apa-apaware pun kan. Tak ada masalah. Yang penting bekasnya bertutup. Janganlah masuk dalam peti dengan bekas yang terbuka lah. Balut ayam dengan sok rabor. Itu tidak sesuai. Tidak sesuai balut ayam dalam plastik kan. Okey, boleh tapi kurang sesuai. Okey, kurang sesuai. Jadi kita kena basuh. Kalau ayam tu, ikan tu basuh dulu, masukkan dalam bekas yang bertutup kan. Lebih tersusun, lebih mudah. Cikgu mau pakai bekas jenis saja kan. Bekas jenis. Ni bukan. Banyak umur cakap. Bukan gini je. Kan, bukan macam ni. Masukkan ayam, simpan. Ambil 2-3 potong, simpan kan. Senang kita nak ambil kemudian nanti. Bila kita buat macam tu, makanan akan lebih terjaga, boleh tahan lama. Jadi makanan tu boleh tahan lama lah. Lama lah, kita boleh simpan dalam peti. Okey, baik. Ini adalah isi nombor 2. Selesai isi nombor 2. Okey. Selesai isi nombor 2. Okey, baik. Seterusnya. Isi nombor 3 sekejap, padam. Okey. Wiki. Penat. Okey, baik. Seterusnya adalah isi yang
Yang ketiga. Alright. Isi yang ketiga. Masak dengan sempurna membunuh bakteria. Masak dengan sempurna. Okey, kita mulakan dengan makanan yang selamat adalah makanan yang dimasak dengan sempurna. Makanan yang selamat adalah makanan yang dimasak dengan sempurna. Okey, kenapa kita perlu masak makanan dengan sempurna? Cikgu sekarang ni tengok MasterChef. Okey, kalau kita tengok dalam rancangan-rancangan orang memasak ni kan, kita tertanya-tanya kenapa nak masak ni kena teliti sangat kan? Itu nak kena ayam nak kena masak dengan betul, ikan ni tak masak dengan betul, daging nak kena masak betul. Kita tertanya-tanya kenapa nak kena macam tu lah. Letaklah, ni boleh makan kan. Tak boleh makan goreng balik. Okey, baik. Sebenarnya berkaitan dengan nutrisi cikgu selingan untuk menaikkan kesihatan. Nutrisi makanan ni contoh macam ayam. Okey, ayam. Ayam ni dia ada zat protein dia. Okey, ayam kita panggil protein ataupun white meat, daging putih ni punya protein yang tinggi. Untuk memastikan makanan yang kita makan tu, protein tu masuk dalam badan kita tanpa hilang protein tu, ayam itu perlulah dimasak dengan betul. Tak boleh mentah. Kalau mentah nanti jadi apa? Okey, dia akan jadi ada kuman kat dalam tu. Jadi ayam ni perlulah dimasak dengan betul. Tak boleh lah bila kita nak makan ayam tu dalam tu berdarah-darah lagi kat tulang tu kan. Maksudnya ayam tu kurang masak. Ayam tu kurang masak. Habis tu kalau kita rendam ayam tu dalam minyak goreng lama-lama kan. Okey, baik. Ayam yang kita deep fry, ayam yang deep fry ni sebenarnya dia protein dia dah lost, dah kurang. Dia akan lebih over layer atau fat, lemak akan melebihi daripada protein. Jadi tak boleh makan ayam goreng? Boleh, tapi kurang kan. Sebab apa? Fat dia lebih tinggi daripada protein. Jadi kita nak dapatkan protein yang terbaik, protein tanpa merosakkan isi ayam tu, kita antara cara makan yang terbaik adalah kukus. Okey, kukus ataupun buat sup lah. Dan ada satu cara lagi nak makan ayam goreng yang terbaik tanpa merosakkan fiber ayam tu adalah menggunakan air fryer. Okey, ataupun apa nama bahasa Melayu dia? Pemanggang angin. Pemanggang angin. Itu kita ada belajar tu, pemanggang angin. Gunakan pemanggang angin. Dia mengurangkan lemak lah. Ayam masak tapi tak gunakan banyak minyak. Jika ada, tak ada tak apa. Boleh masak macam biasa. Boleh makan. Bukan tak boleh makan. Jangan cakap cikgu kata tak boleh makan. Boleh makan. Ni cikgu juga nak berkongsi ilmu tentang macam mana kita nak makan ayam tu supaya protein tu tak rosak. Protein ayam tu tidak rosak. Ilmu untuk kamu. Jika kamu ingin makan ayam dalam masa yang sama, nak badan yang sihat, pertama sekali bahagian ayam tu mestilah bahagian isi, bukannya bahagian kepak. Kepak ni paling bahaya. Kepak dengan peha ni bahagian yang banyak lemak berbanding daripada isi. Kalau nak protein, kita kena makan bahagian dada dengan ada isi tu. Okey. Selain apa tadi? Makanan yang selamat adalah makanan yang dimasak dengan sempurna. Kenapa kita kena masak dengan sempurna? Dengan masakan yang sempurna. Dengan memasak makanan dengan sempurna ia mampu membunuh bakteria yang ada di dalam makanan tersebut. Okey. Dengan
dengan memasak makanan dengan sempurna, ia mampu membunuh bakteria yang ada di dalam makanan tersebut. Cikgu, ada ke orang makan makanan tak sempurna masakan dia? Ataupun senang cerita makan makanan mentah? Ada tak? Ada. Okey, baik. Contohlah, kalau di Jepun, kita ada makanan sushi. Sushi tu sushi, isi ikan yang dipotong-potong mentah tu makanan. Okey, baik. Kalau di negara Jepun, menu yang mereka panggil sashimi lah, ataupun ikan mentah yang dia makan bersama sushi tu, ikan tu sebenarnya telah melalui satu proses. Cikgu nak sebut pun tak pandai proses dia tu. Cikgu pernah tengok video yang mereka memotong ikan tuna, salmon dan sebagainya. Proses isi ikan tu, setelah dipotong, isi ikan tu dia akan letak di bawah satu jenis lampu biru. Lampu biru untuk membunuh kuman. Mereka ada proses dia supaya isi ikan tu selamat untuk dimakan. Tapi di Jepun lah. Kalau kat Malaysia cikgu tak tahulah kan. Okey. Itu adalah sashimi, betul-betul makanan. Kalau kita orang Melayu, kita ada makan makanan benda mentah tak? Kita lebih kepada sayur-sayuran lah. Walau bagaimanapun, sayur-sayuran tu juga perlu dibasuh terlebih dahulu. Perlu dibasuh lah. Sebaik-baiknya menggunakan ada sabun buah-buahan ataupun sabun sayuran. Biasa sabun tu digunakan untuk basuh botol bayi. Kalau nak lebih selamat, kalau basuh guna air biasa boleh? Boleh. Cikgu pun membesar makan ulam dengan basuh air biasa. Tak ada pun benda-benda macam tu. Cikgu hanya berkongsikan ilmu. Kalau orang tanya ada ke sabun? Ada. Sabun untuk basuh buah dan sayur ni ada. Ada, kamu boleh cari di Pasaraya. Boleh cari di Pasaraya. Ada. Dia biasa guna untuk basuh botol baby. Kalau tanya kalau nak guna air paip saja ada. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Cuci bersih-bersih kan. Kalau sayur tu sebaik-baiknya belah tengok ada kadang-kadang ada haiwan perosak kan, macam ulat dan sebagainya. Petai kan, petai. Pernah makan petai? Petai tu kita makan petai tu sebaik-baiknya kita belah dulu petai tu jadi dua. Sebab apa? Kerana dalam petai tu ada ulat. Itu adalah tidak elok lah untuk badan kan. Kita tak tahu ulat tu bagi kesihatan ke tak bagi kita, tapi kita nak makan dia kan. Jadi seeloknya kita belah kan. Kita bersihkan betul-betul sayuran ulam-ulaman ni. Baik. Okey, ni makanan selamat adalah makanan yang dimasak dengan sempurna dengan memasak makanan dengan memasak makanan yang sempurna. Makanan yang sempurna. Yang sempurna, ia mampu membunuh bakteria yang ada di dalam makanan tersebut. Okey, baik, ini adalah isi 3, simple saja. Okey, kita pergi pada isi keempat. Alright. Pergi pada isi yang keempat. Alright. Isi keempat. Okey, jangan makan makanan tamat tarik luput. Selain itu, kita perlulah berhati-hati supaya tidak, kita tukar sikit, tidak makan makanan tamat tarikh luputnya. Tamat tarikh luputnya. Okey. Apa itu tamat tarikh luput? Okey. Luput ni maksudnya hancur lah. Luput ni maksudnya rosak, hancur. Jadi tamat tarikh luput maksudnya makanan tu telah diberikan jangkaan bahawa dia akan rosak pada tarikh tersebut. Contoh macam roti, biasanya roti 3 hari lah. 3 hari ke 5 hari. Roti putih yang kita beli kat kedai tu, gardenia tu kan. Okey, roti biasanya dah akan bertahan dalam 3 ke 5 hari. Adik dekat situ dah tulis tarikh. Kamu beli 1 hari bulan, 6 hari bulan. Dia kata tarikh luput 6 hari bulan. Ada selepas 6 hari bulan tu kita boleh makan lagi tak roti tu?
Sebaiknya tidak. Okey, sebaik-baiknya tidak. Kerana apa? Pengilang ni, orang yang buat roti dekat kilang ni, yang buat ni bukannya orang yang buat suka-suka. Dia dah buat roti mungkin dah bertahun-tahun buat roti. Jadi dia dah tahu diet apa tu, tari luput ataupun tempoh masa roti ni akan rosak dalam beberapa hari. Ya, daripada kilang dia keluar masuk lori, kita tak tahu berapa lama kan. Betul, berlori nak bagi ke kedai-kedai. Jadi tempoh tu mungkin dah lama. Kemudian tari luput tu dia dah bagi 5 hari. 5 hari kita kena habiskan roti dalam tempoh 5 hari. Ada juga makanan tempoh tari luput dia lama. Contoh macam sardin. Sardin rasa cikgu setahun kot. Sardin kan. Tahu ikan sardin? Tin sardin tu. Okey, sardin tu. Sardin tu lama. Rasa cikgu setahun rasanya. Sardin. Ada lagi pelbagai jenis makanan yang lama. Ada yang 6 bulan, ada 3 bulan. Jadi kita pertama sekali nak beli barang tu pastikan tengok tari luput tu. Ataupun di rumah tengok susu lah. Kebanyakannya yang cepat rosak ni susu. Apa lagi, roti, benda yang kamu senang nak capai untuk makan, dan benda tu biasa mudah rosak. Jadi itu yang bahaya. Kenapa susu ni juga bahaya? Sebab susu ni sekiranya ia telah habis tari luput dan ia juga tidak disimpan dengan betul, ia akan membiak bakteria yang jahat di dalamnya. Kalau kamu minum, kamu boleh kena keracunan makanan yang sangat teruk. Itu susu Susu ni dong, jangan buat main. Kalau roti ni kita boleh nampak, kalau roti ni rosak dia ada kulit warna hitam. Susu ni kalau kita minum tanpa kita sedar, yalah kan susu sekarang kan bukan kita boleh bau sangat kan. Kita buka kita minum kan. Rasa susu segar dengan susu yang dah rosak ni ala-ala hampir-hampir sama je. Cuma kalau kamu dapat tangkap dia masih masam-masam sikit. Kalau susu yang dah betul-betul basi dan rosak memang bau lah. Kamu buka dah tahu dah bau dia macam mana kan. Jadi kita tak boleh minum susu yang basi ni. Susu basi ni sangat bahaya. Okey. Tengok dia pun tunjuk contoh susu, nampak? Susu kena lagi kawan-kawan ada yang dapat program susu tu kan. Tengok dulu tari luput tu. Tengok tari luput bila ni kan. Bila tari luput lagi 3 hari. Kena habiskan dalam tempoh 3 hari. Baik, jangan selain itu kita perlu berhati-hati supaya tidak makan makanan tamat tari luputnya. Kenapa? Cikgu dah terang tadi. Hal ini boleh mengakibatkan keracunan makanan. Keracunan makanan. Kenapa cikgu tak tulis sakit perut muntah-muntah? Keracunan makanan ni banyak. Ada yang demam, ada yang batuk, ada yang semua, ada yang muntah, ada yang sakit perut, ada yang cerit-berit. Jadi keracunan makanan ni besar. Okey, jadi kita tulis hal ini boleh mengakibatkan keracunan makanan kepada kita. Okey, titik. Hal ini boleh mengakibatkan keracunan makanan kepada kita. Baik, dan akhir sekali penutup. Dah pendek dah ni. Okey, penutup. Okey. Tadi ni dah isi 3 dah, ni dah isi 4 dah. Sekarang penutup pula. Okey, penutup dia. Akhir sekali kita perlu mematuhi keselamatan makanan yang ditetapkan. Apa itu keselamatan makanan yang ditetapkan? Daripada isi 1 tadi itulah. Basuh tangan, cuci peralatan dapur, asingkan makanan, guna bekas sesuai, masak dengan sempurna supaya bakteria mati. Jangan makan makanan yang tarikh luputnya sudah habis supaya kita tidak keracunan makanan. Jadi kita kena follow 4, kita ni ikut 4 tu. Akhir sekali kita perlu mematuhi keselamatan makanan yang telah ditetapkan. Justru itu marilah kita bersama-sama menjadi
menjadikannya amalan dalam kehidupan. Kehidupan siapa? Kehidupan seharian kita. Okey. Kenapa tulis kehidupan seharian? Untuk tulis kehidupan bulanan. Okey, kita nak hidup hari-hari kan. Jadi setiap hari lah kita kena ikut. Okey, akhir sekali kita perlu mematuhi keselamatan makanan yang ditetapkan. Justru itu marilah kita bersama-sama menjadikannya amalan dalam kehidupan seharian kita. Tamat penutup. Siap sudah 6 perengan Cikgu ulang, kita ada 6 perengan tadi. Okey, siap sudah muka surat 59. Baik, alhamdulillah. Jadi untuk tugasan dalam buku karangan yang panjang kan. Okey, buku besar tu siapkan yang ini muka surat 59, tajuknya Makanan Selamat dan 6 perengan. Salin cantik-cantik, elok-elok. Ini untuk kamu, bukan untuk cikgu. Ilmu untuk kamu. Baik, alhamdulillah. Cikgu dah lama dah nak ajar betul-betul secara detail macam ni kan. Cuma sebelum ni rakam video tak dapat kan. Video jadi berat. Sekarang dengan platform yang ada sekarang ni YouTube, cikgu harap cikgu dapat menyampaikan ilmu yang lebih berkesan lah kepada anak-anak dan anak-anak boleh berminat untuk mengikuti PDPR cikgu semula. Okey, baik, itu sahaja daripada cikgu. InsyaAllah kita akan sambung lagi dan kita akan cuba kejar mana yang kita tertinggal. InsyaAllah. Okey, baik, itu sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pastikan, terakhir sekali minta maaf, pastikan masukkan nama dalam senarai yang telah mengikuti PDPR. Tolong, itu adalah kehadiran untuk kamu. Kamu nampak cikgu tulis tu update tak ada masalah. Maksudnya kamu dah buka Telegram tu, kamu tahu, terus masukkan nama. Tak ada masalah. Cikgu tak marah kamu lambat hantar kerja. Tapi buatlah. Okey, buat untuk kamu, bukan untuk cikgu, untuk kamu. Sekali lagi cikgu minta tolong update nama, senarai nama mengikuti PDPR tersebut. Okey, baik. Itu saja daripada cikgu. Cikgu harap ada peningkatan untuk kehadiran PDPR lagi selepas ini. InsyaAllah. Baik, itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.